Hello guys, bersama saya lagi dalam Alright Nopo Channel. Pendedahan yang dibuat dan diumumkan baru saja sebentar tadi oleh pihak ISPRM yang sangat-sangat mengejutkan sahabat-sahabat semua. Melalui penyiasatan siasatan yang dijalankan, pendedahan dana sebanyak RM244.06 juta telah diketahui, telah ditemui daripada keluarga Daim Zainuddin, sahabat-sahabat semua. Jadi ini adalah satu lagi pendedahan pembongkaran yang amat mengejutkan daripada pihak ISPRM. Jadi menarik untuk saya bacakan kaitan media ini untuk kita semua. Dan yang kedua juga, rakyat tolak agenda pribadi Tun Dr. Mahathir. Apakah agenda Mahathir ini yang menarik untuk kita lihat bersama. Yang pertama sahabat semua, saya ingin membacakan, tapi sebelum saya teruskan, jangan lupa juga untuk terus support Alright Nopo Channel dengan cara tekan butang subscribe, like, dan share. Semari kita ikuti berita gempak hari ini. Pendedahan daripada pihak ISPRM, siasat satu lagi amanah berkait Daim bernilai ratusan juta. Wow, wang besar, wang besar. Itu dia satu yang sangat-sangat mengejutkan. Pendedahan terkini daripada hasil penyiasatan yang dilakukan oleh ISPRM. Dan dalam kaitan media ini yang saya petik daripada Malaysia Kini menyatakan satu lagi dana amanah luar pesisir yang ditubuhkan atas nama isteri dan anak-anak Daim Zainuddin sedang dalam penelitian pasukan penyiasat anti rasuah negara. Ini selepas dokumen bocor baru-baru ini mendedahkan ahli keluarga bekas Menteri Kewangan itu merupakan pemilik beneficial satu lagi amanah luar pesisir yang memegang aset bernilai ratusan juta ringgit. Ketua Pesuruhjaya ISPRM Azam Baki mengesahkan perkara itu dan berkata mereka sedang meneliti kebocoran data terbaru itu. Azam berkata, ya, kita memang menyiasat perkara ini. Kita dah dapat melalui proses, melalui papers itu, dan kita akan verifikasi maklumat itu betul atau tidak. Sebab perkara ini kita perlu sahkan, kata Azam kepada Malaysia Kini. Pada 18 Januari, beberapa hari yang lalu atau minggu lalu, Malaysia Kini melaporkan dokumen yang bocor menunjukkan amanah itu ditubuhkan atas nama isteri Daim, Naimah Abdul Khalid, dan dua anak lakinya, Muhammad Amir Zainuddin dan Muhammad Amin Zainuddin. Dokumen itu diperoleh Konsortium Penyiasat Kewartawanan Penyiasatan dan dikongsi dengan Malaysia Kini. Kebocoran terbaru daripada penyedia perkhidmatan daripada Kepulauan Cayman itu menunjukkan bahawa selewat-lewatnya pada tahun 2020 terdapat aset bernilai kira-kira 52.56 juta USD atau 244.06 juta ringgit yang dipegang dalam ZA Star Trust yang dimiliki oleh Naimah Amir dan juga Amin, anak isteri dan anak-anak kepada Daim. Ia berlaku di tengah-tengah siasatan berterusan ISPRM terhadap kekayaan tidak diisytiharkan yang dipegang oleh Daim. Berikutan pendedahan Pandora Papers oleh Malaysia Kini dan ICIJ pada 2021. Susulan laporan itu, Naimah, isteri kepada Daim Zainuddin, mengeluarkan kenyataan menegur media mendakwa ia ditulis dalam nada sensasi untuk menimbulkan tanggapan salah laku. Dia juga menegaskan keluarganya tidak pernah menyembunyikan pemilikan aset di luar negara yang diperoleh daripada aktiviti perniagaan dan pelaburan sejak sebelum suaminya terlibat dalam politik. Pada 2021, Daim berkata, semua kekayaan diperoleh secara sah dan penubuhan amanah sebahagian daripada pengurusan harta pusaka yang sah. Manakala 2 minggu lalu Naimah berkata siasatan untuk bermotifkan politik dan pihaknya akan menyaman ISPRM. Satu lagi perkara yang amat-amat mengejutkan sahabat-sahabat semua. ISPRM sedang meneliti hasil penyiasatan anti rasuah negara ini dalam satu dokumen yang dibocorkan dan dikatakan pemilik beneficial satu lagi amanah luar pesisir yang memegang aset bernilai ratusan juta oleh bekas Menteri Kewangan itu dan keluarganya. Satu yang amat-amat mengejutkan kita sahabat semua. Tidak sangka satu demi satu perkara dibocorkan, satu demi satu perkara dilondekan, dibongkar oleh pihak berkuasa, oleh khususnya daripada ISPRM ini. Sahabat-sahabat semua, apa pandangan anda? Anda boleh berikan komen anda di dalam ruangan komen.
Dan satu lagi perkara yang ingin saya nyatakan ya, pembacaan hari ini yang juga saya petik ya daripada Harapan Daily, menyatakan bahawa rakyat menolak ya, rakyat bersama untuk menolak agenda pribadi Mahathir. Apa sebenar agenda Mahathir yang ditolak oleh rakyat ini? Jadi mari kita ikuti kenyataan media ini, sahabat-sahabat semua. Sungguh lucu, kata Norman Rizwan ya, apabila Mahathir baru-baru ini mencabar Anwar untuk mengadakan pilihan raya. Jelas beliau kini sangat tertekan dengan tindakan dilakukan SPRM terhadap anak dan kroninya, iaitu Daim. Terus terang sudah mengatakan, beliau menyatakan tertekan kerana kroni dan anak-anaknya sedang disiasat. Adakah begitu takutnya mereka sehingga mencabar Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk mengadakan pilihan raya? Bagi kami, rakyat di luar ini, kami menolak agenda atau apapun yang dilakukan oleh kenyataan ini yang dikeluarkan oleh Mahathir. Kerana pilihan raya bukanlah satu pilihan. Ya, pilihan raya sangat memberikan kerugian kepada negara. Ya, ratusan juta mungkin dipakai untuk mengadakan pilihan raya seperti yang baru-baru ini berlaku, sahabat-sahabat semua. Jadi, kalau Mahathir katakan dia mau mencabar untuk mengadakan pilihan raya, kita buang jauh-jauh apa yang dia katakan itu, sahabat-sahabat semua. Itu hanyalah satu agendanya untuk mengalahkan, meruntuhkan, menukar kerajaan agar penyiasatan ini dapat diberhentikan. Itu pandangan saya. Hanya untuk kepentingan pribadi, Mahathir mahukan pilihan raya diadakan yang tentunya kos seperti PRU15 mencecah hampir 1 bilion. Bukan ratusan juta, 1 bilion hampir, sahabat-sahabat semua. Jadi ini merugikan. 1 bilion ini boleh digunakan pakai untuk membantu rakyat di luar sana, khususnya B40 dan juga miskin tegar. Jadi itulah yang Mahathir dipanjangkan usianya untuk kita membongkar segala kerakusan dan kerosakan yang dilakukannya selama ini. Dia tidak peduli kesusahan rakyat asalkan anak dan kroninya selamat. Sebelum ini Mahathir menggunakan Anwar untuk melawan Musa Hitam dan Kuli. Kemudian dia gunakan Najib dan Muhyiddin untuk jatuhkan Pak La. Mahathir sekali lagi gunakan Anwar untuk menjatuhkan Najib. Kali ini dia menggunakan atau menunggang Hadi Awang untuk menjatuhkan kerajaan perpaduan. Ini yang sedang berlaku sekarang, sahabat semua. Dan sebelum itu akhirnya berlakulah langkah Sheraton, yang mana Hadi, Presiden Lebay Pas ini mengaku beliau antara perancang dalam langkah syaitan itu. Jadi bukan pelik, kata penulis ini lagi, bukan pelik kerana sebelum ini Mahathir sanggup ke mahkamah melutut kepada Anwar. Kali ini dia sanggup ke Rusilah demi menyelamatkan anak-anaknya, parti yang dia sendiri katakan sesat. Seperti biasa dia menggunakan kaedah pecah dan perintah. Kemudian dia gunakan agenda perjuangan Melayu untuk berselindung di sebalik ketakutannya dan perjuangan pribadinya. Mahathir juga seperti biasa akan menggunakan kaedah play victim, konon dirinya dianiaya. Seperti kenyataan baru-baru ini, apabila disiasat, katanya dia disiasat seumpama sebagai penjenayah. Play victim, itulah maksudnya play victim, sahabat-sahabat semua. Kata Mahathir, saya dah tua, tak ada masa lagi. Itu antara kenyataannya. Sekarang kalau saya dipenjarakan sebegini, saya akan mati dalam penjara. Bagus. Dan malah menuduh Anwar sebagai diktator. Itulah Mahathir yang lupa apa yang dilakukannya selama ini. Telah banyak membawa kesengsaraan kepada rakyat. Sedangkan Mahathir sebenarnya beliau tidak layak untuk bercakap pasal rasuah atau bercakap bagi pihak lain sebagai diktator, kerana beliaulah bapa diktator ketika pemerintahannya. Sepatutnya rakyat Malaysia sama ada Melayu, Cina, India, Kerajaan Dusun, Iban, Dayak dan lain-lain, kita bersama-sama menolak agenda pribadi Mahathir. Kita tolak kepartian kita, tapi bersatu hati dalam memerangi rasuah melibatkan wang yang begitu besar buat negara. Jadi saya sangat setuju ya dengan tulisan daripada Norman ini yang menggesa ya supaya rakyat Malaysia ini ya bersama-sama bersatu hati menolak ya geng-geng yang begitu risau, ketakutan, takut masuk penjara, takut anaknya didapati bersalah, takut kroninya jadi miskin dan sebagainya. Sedangkan hakikatnya, sahabat semua, yang menderita di luar sana adalah rakyat, tapi mereka sibuk untuk menjaga kepentingan kroni mereka, siapa lagi, anak-anak mereka, kekayaan mereka dan sebagainya. Jadi
Apa pengajaran sahabat semua? Jadi jangan percaya dengan apa yang dikatakan oleh seorang individu yang digelar sebagai negarawan ini, kerana kita tahu mulutnya seperti ular berbisa, sahabat-sahabat semua. Ianya sudah berlaku ya ketika Kerajaan Pakatan Harapan. Apa yang dijanjikan tidak dilaksanakan, malah beliau pula mahu untuk terus memegang kuasa pada ketika itu. Jadi sahabat semua, berhati-hati dengan individu seperti ini. Tidak lain tidak bukan Maha Firaun, Maha Zalim, segala maha-maha dialah itu. Jadi sampai di sini saya terima kasih sahabat semua karena bersama dan mendengar berita panas, berita gempa yang baru saja kita terima, pendedahan daripada pihak ISPRM. Sekali lagi, dana sebanyak ratusan juta telah ditemui, dikatakan adalah milik keluarga, isteri dan anak-anak kepada Daim Zainuddin yang tidak disertakan dalam aset yang mereka berikan kepada pihak berkuasa. Jadi sahabat semua, alright, sampai sini saja. Kalau mau berikan komen, pandangan, dapat berikan dalam ruangan komen. Ingat, komen dengan cara berhemah. Terima kasih, izinkan saya untuk mengundurkan diri. Dan seperti biasa, peribahasa mengatakan, tak apa-apa kangkap, 2 ton keinginan. Dalam bahasa Melayunya, tepuk dada, tanya selera. Sekian saja daripada Alright Napa Channel. Kita berjumpa lagi. Bye-bye.